especially pada Lela, lama dah kami tak jumpa. Hai. So pada Atih, lama tak jumpa, welcome. Alhamdulillah boleh join. So sebenarnya kelas kita tak formal sangat lah, kita lebih santai-santai sambil-sambil belajar. Malam ni sahabat kita Acul mungkin tak dapat nak join kot sebab dia baru sampai daripada Cameron Highland. So malam ni sebenarnya kelas malam ni kita akan baca surah Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi. Dan sebenarnya ayat kursi ni memang kita selalu baca kan setiap kali lepas semayang. So actually request by Acul sebenarnya nak baca surah ni, tapi dia pula tak ada malam ni. Tapi tak apa, kita ada buat 2 session untuk surah ni. Malam ni pun rasanya Acul pun tak sempat nak buat detail pasal tajwid. So kita akan cuba baca, Acul akan baca dan mungkin ada tajwid ringkas, dan kita akan sambung actual tajwid dia next session. Lagi 2 minggu kita akan buat 2 sesi lah untuk kelas surah ayat kursi ni, sebab saya rasa ayat kursi ni antara ayat yang penting juga selain daripada 3 kul yang kita dah belajar. Sebab ayat kursi ni biasanya kita akan baca setiap kali lepas solat, sunnahnya. So malam ni Acuk akan baca, jadi siapa nak volunteer baca lepas tu boleh baca. Kita mungkin belajar secara old school, di mana macam-macam kita dulu, kita baca je tanpa mengetahui actual tajwid. So the next session baru Acu akan buat dia punya slide untuk tajwid. Betul Acu Actually aku ada prepare sikit-sikit lah. Okey lah, yang mana boleh tu boleh. Yang mana ada tapi kita akan tadabbur kita akan buat mungkin half, Norai akan buat tadabbur lah half, dan kita akan sambung lagi half supaya kita boleh dapat detail lah apa yang kita baca dapat masuk. Actually aku terima kasih banyak-banyak lah pada yang ajar aku baca sebelum ni. Contohnya, sekejap contohnya 3 kul kan. Sebenarnya antara 3 kul yang aku paling 3 kul dan ada satu kuliah Al-Kafirun. Kuliah Al-Kafirun adalah antara surah yang aku paling takut sekali nak baca. Sebab takut tak jumpa yang ayat yang last tu berulang 2 kali. Lepas tu cara bacaan yang paling betul Acul dah ajar minggu lepas. So 2 minggu lepas, so memang Alhamdulillah aku rasa aku dah confident nak baca kuliah Al-Kafirun ni kan. Dan 3 macam Al-Fatihah pun aku remind apa yang Norai tegur aku dulu masa aku ni, macam real kan, kena betulkan. Lepas tu Zil ada tegur masa tu, tu tak boleh nak bergetar, kena matikan. Lepas tu surah kul, 3 kul tu yang Acu tegur aku, a'udzu tak betul sebut. So terima kasih banyak-banyak. So aku rasa dapat benefit lah, walaupun yang mana kita ada ni, sebab 3 kul, ayat kursi, kuliah Al-Kafirun tu memang penting. Sebab kuliah Al-Kafirun ni antara surah yang kita kena baca bila kita buat solat sunat sebelum subuh dan solat sunat selepas maghrib. Betul lah Norai kan? Kuliah Al-Kafirun dengan Qul Huwallahu Ahad kita baca masa solat sunat sebelum subuh dan solat sunat selepas maghrib. So Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kerana telah betulkan aku. Aku rasa bersyukur sangat ada kawan-kawan yang boleh betulkan bacaan aku. Hopefully bacaan yang lepas salah tu Allah ampunkan dosa aku kan. So malam ni kita jemput Acu lah untuk baca surah ayat kursi ni. Dan ayat kursi ni sebenarnya penting sebab setiap kali lepas solat kita kena baca ayat ni. So jadi saya minta Acu bacakan secara ringkas. Kalau tak sempat nanti kita sambung next session, sebab malam ni rasanya kita akan close habis dalam pukul 10 kita habis dah lah. Sebab esok ramai dah orang start mula kerja, so kita sebab orang nak pergi office kan, so kita mulakan lah insyaAllah. Tabarakallah. Acu silakan. Okay, kejap aku nak tunjuk juga sebenarnya slide ni. Sekejap. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Okay. Sekejap. Kau nampak tak ni? Nampak okay. ke? Nampak. Okay. Okay. Kenapa aku tak nampak ni?
Okey. Okey, sebenarnya macam Radin katalah, bukan apa bila kita betulkan orang tu kita tak semestinya betul all the time. Sometimes apa bila kita dah baca, dah hafal tu, ada time-time yang kita rasa macam tengah-tengah solat pun rasa tak betul baca ni. So kena refer balik, kena refer tulisan tu sebab apa yang kita hafal tu kadang-kadang bila kita hafal daripada awal tidak mengikut tajwidnya, jadi kita macam terikut-ikutlah apa yang kita dah hafal yang sebenarnya tidak mengikut tajwid. Walaupun macam Acu sendiri walaupun dah belajar tapi still memang ada benda yang sometimes even surah Al-Fatihah tu pun kadang-kadang bila sebut macam tak betul kan. So refer balik tulisan. Jadi dengan refer tulisan tu kita tahu ini sebenarnya sebutan yang betul. Jadi benda ni is a continuous learning process lah. Kita bukannya kata dah tahu then kita stop. Kan even orang hafal Quran pun kena mengulang-ulang supaya dia tidak lari. Sebab kata Ustazah Kina tu dia kata hafal Quran ni seperti kita ada kuda. Jika kita tak ikat dia maka dia pun akan lari. Itulah. Okey, sebelum kita bermula kita ikhlaskan dulu niat kita. Perjumpaan kita hari ini adalah semata-mata kerana Allah supaya amal kebajikan kita dikira pahalanya untuk menjadi saham di akhirat insya-Allah. Okey, cuba bacalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sambil tu Acu akan tunjuk jari lah. Yang mana yang 4 tu selalunya myself, even baca Quran pun akan Acu, kalau boleh nanti kan lepas ni you punya slide ni maintain je macam ni. Jadi we all pun boleh baca daripada slide ni. Oh, tak payah tutup tak payah. Okay, boleh. Okay, insyaAllah. Okay, biasanya kalau 4 harakat tu Acu akan guna jari sebab kita takut tak dapat 4 harakat tu. Tapi kalau 2 harakat tu insya-Allah kita dah boleh agak lah kan. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dekat kering sikit Wa ma khalfahum. Lahu ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. Okay, yang just quick tajwid yang kuning-kuning ni kalau tak tertinggal lah sebab baru buat saat ni Yang kuning-kuning ni mostly mad asli, so 2 harakat lah baca dia So yang merah ni last 2 weeks kita ada go through ni rasanya kan masa kita baca Quran ayat Al-Kafirun tu. Yes. Lila kan so dia mad jaiz sama ada mad jaiz munfasil atau mad wajib mutasil. Nak kenal mad jaiz atau mad wajib ni kita kena tahu sedikitlah bahasa Arab sebabnya bila mad jaiz munfasil huruf mad ni bertemu dengan nampak tak aku punya arrow ni? Huruf mad ni bertemu dengan hamzah di dalam 2 kalimah. Kalau yang mad wajib muttasil huruf mad ni, alif ni bertemu hamzah dalam 1 kalimah. Yang itu kalau kita tak tahu sangat bahasa Arab,
maksudnya maksud kalimah ni susah sikit lah kita nak bezakan mak jaiz ke mak wajib. Tapi apa pun yang penting kita baca ni kalau ada tanda ombak macam ni, kita baca dia 4 harakat, 4 atau 5 lah ya. Okay, dan yang lain tu ada biru. Biru ni 2 harakat juga sebab dia maksilah. Okay, dia ada maksilah tawilah dengan maksilah kathirah. So yang ini maksilah kathirah, yang ini maksilah tawilah. Sebab dia ada tanda ombak ni, ada mesti ada 4. Itu je lah yang rasanya dia punya tips dia. Kalau tanda ombak ni kita maintain 4 lah nak senangkan. Okay, and then yang hijau-hijau ni, ni kita ada belajar hari tu. Misalnya banyak kali juga kita jumpa hukum nun mati dengan tanwin. Kan? Ni kena sama ada dengung atau masukkan. Okay, macam ni masukkan lah. Boleh bertemu dengan waw, masukkan sinatu wala. Okay, yang ni bisyai'im, dia ada dengung. Bisyai'im, ni tanwin bertemu mim. Okay, lagi. Okay. Yang ni ifa. Ifa ni kita dah go through dah hari tu. Man zallazi. Man nun mati bertemu za. So dia ada 2 atau 3 harakat di situ. Dan dengung nun tu tidak disebut dengan jelas. Bila kita nak sebut man tu, maksudnya bila kita tak sebut man zallazi, kita sebut man zallazi. Kita dah nak sebut huruf za dah. Kita nipiskan bunyi nun tu. Ni pun sama. Indahu. Kita tak sebut indahu. Maksudnya kita dah nak sebut ke arah huruf dal lah. Okay, so basically tu je lah. Ni ada lagi sebenarnya mak asli bawah ni. Tak sempat nak tanda saat ni. Sama wa ni mak asli lah. 2 harakat. Lagi tak? Okay, ni tak apa, ni dah berhenti. Okay. So nak cuba cari sekali ke ataupun nak terus baca sekali. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Semula je. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. Kira aku baca pula أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Okey Radin, yang kat sini yang aku dapat Okay. angkatlah. Man ni kau macam dengar kau cakap man. Okay. Za ni kena lidah keluar. Man zalladhi, za bukan za. من ذا الذي يشفع عنده إلا Indahu. Sorry ya. Indahu. Kena tekan sikit. Indahu. Nun mati kan bertemu dal. Okay. Ifa. Semula. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Z ni terlajak sikit. Ada z. Man zallazi. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Biizni. Za. Biizni. Za kau tak apalah. Za kau kena ucapan lagi lah. Za. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Okay. Lepas tu ni. Wahuwal aliyul azim. Dia pun sama. Dia sama macam za. Makhraj dia lidah kita keluar sedikit daripada gigi depan. Tapi beza za ni. Mana? Za ni dengan za ni dia ini pangkal lidah diangkat. Dia tebal. Tapi makhraj dia sama. Lidah kita, hujung lidah ni keluar dekat gigi depan. Tapi untuk za ni, pangkal lidah ni kena tinggikan supaya kita dapatkan dia ketebalan dia tu. Cuba kau baca dari sini. Wahuwal aliyul azim. Wahuwal aliyul azim. Azim. Wahuwal aliyul azim. Okay. Itu ya. Ada nak try? Assalamualaikum. Jadi kebiasaan yang biasa dilakukan, kesalahan yang biasa dilakukan oleh orang yang membaca surah Al-Kahfi, surah ayat kursi ni dan ayat yang lain lah. Satu, dia tidak bezakan di antara huruf ha dengan huruf ha. Ha dengan ha dia bunyi sama je, dia lantun. Kebanyakannya sebab nak dapatkan huruf ha yang tebal tu, dia terbaca ha nipis. Contoh Man zalladhi yashfa'u indahu. Disebut dahu. Pandanya indahu. Lepaskan je. Indahu illa biiznih. Setengah tu baca biiznih. Dia nak masuk juga huruf ha. Jadi itu nombor satu. Macam Radin baca tadi, dia tersebut juga huruf ha nipis tu banyak tempat. Okey, itu pertama. Yang kedua, ini pun biasa dilakukan bila kita berjumpa dengan wa ma fil ard. Jadi fil ard dia tak boleh keluarkan bunyi qalqalah. Setengah tu baca fil ard, dia nak sebut juga terlepas. Jadi kena praktislah. Dia tak lepas, bukan ada lantunan pasal dia bukan qalqalah, dan bila nak fil ard tebalkan mulut. Fil ard. Kalau lidah tu tepilah, tapi cukup tebal tu bunyi dia mengelembung pun dah okey dah. Contoh wa fil ard. Macam tu. Contoh Dan yang lain-lain tu dah tegur di ni lah, acu tadi. Okey dia Yang lain-lain pun biasalah tu. Okey, Norai, aku memang ada masalah. Norai, aku ada masalah memang ha dengan ha. Memang aku ada masalah Memang ini aku punya daripada bukan seorang yang mengajar aku tegur macam ni. Aku dah cuba lah, tapi okey, aku try balik sekali. Ya, start dengan lahu ma fi sama. Okey, aku nak betulkan ha aku tadi. Din, tak apa Din, memang ramai orang ada masalah ni tu. Maksud aku tegur ni bukan untuk kau saja, maknanya kita jalan lain lah. Siapa yang boleh praktis, dia praktis lah. Okey. Tak, aku tahu, tapi memang itu memang kelemahan aku. Aku memang aku aku cuba lah, tapi memang a bit tough lah kan. Tapi memang sekarang ni aku cuba sebab aku tak nampak bila kita baca, aku tak boleh gambarkan ha besar ke ha kecil. So aku jadi hafal bunyi ha, tapi aku tak tahu ha kecil ke ha besar.
So mungkin cara terbaik aku kena hafal lah dia punya kat mana ha besar tu kan, macam Allahu la ilaha gitu kan. So jadi ha tu saya ada problem. So terima kasih. Lagi satu, sebab apa sebenarnya aku pun selalu juga tergelincir. Dia bila di antara huruf huruf tebal ada huruf nipis, kau nak nak synchronize lidah tu daripada nipis ke tebal, tebal ke nipis ke tebal, dia akan ada lah tersasul-sasul tu kan. Oh, Itu okay. biasalah kot, insyaAllah kita cubalah perbaiki. Okay. Siapa volunteer nak baca lagi? Tak apa, kita belajar sama-sama. Welcome Faizi. Seorang boleh cuba baca seorang. Try. Faizi ke? Assalamualaikum. Ainan. Boleh Ainan Ainan. dia. Okey. Cuba Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sadaqallahul azim. Macam mana? Ada komen tak betul? Okey, terima kasih. Yang starting tadi tu Nurai okey tak? Macam aku dengar Aina sebut Allah, kena panjang sikit tu macam mana? Yang last Jalalah ni memang aku tak reti nak explain. Dua harkat. Dekat kan? Lafzul jalalah dia biasa dua harkat. Allah kan masa kita sebut Allah, Allahu la kan? Kita tak sebut Allahu la ilah. Betul? Macam tu. Cuba Nurai baca lah. Nak dengar. Aku pun tak pandai sangat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Okey. Dua harkat. Okey. Allahu la. Boleh Ada cuai siapa tu, lagi betul? volunteer? Ada siapa nak volunteer lagi? Silakan. Seorang dua orang lagi. Atih tak baca Atih? Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Dekat ni wala yuhyitu. Tu ni kena tebal sikit Hati. Wala Dia? yuhyitu ni. Ta ni kena bezakan dengan ta. Aha, okey okey. Okay. Wala Itulah. yuhitu. Take note. Okey. Terima kasih. Takut. Kalau tak ada lagi, kalau ada lagi, kalau tak ada kita boleh minta Norai tadabbur lah at least half sebelum next week kita buat kata orang Roy baru join. Welcome. So Acu baca last kot satu kali lagi sebelum Norai tadabbur sebab next week baru kita pergi detail. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Sekejap aku baca dia punya tadabbur, dia punya terjemahan dia supaya lepas ni boleh Norai tadabbur. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tiada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang mengatur makhluknya secara berterusan, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun tentang ilmunya melainkan apa yang dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi dan dia tidak merasa berat memelihara kedua-duanya dan dia maha tinggi lagi maha besar. Silakan Norai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Terima kasih Radin, terima kasih Acu, terima kasih semua yang ada bersama kita malam ni. Alhamdulillah hari ni kita ada 9 orang, 10 sebab Bib dengan Iput ada 2 orang kan. Jadi kita ada 10, alhamdulillah, syukur pada Allah. Yang penting program kita terus jalankan. Sebabnya berdasarkan pemerhatian kita tengok rakaman kita tu ditonton oleh ramai jugalah, tengok scene tu 50 orang juga kan. Dia masa ke semasa. Tak mengapa,
kerana ada yang kesibukan dan seumpamanya, tak mengapalah. Tetapi pada malam ini kita nak bincangkan satu ayat yang besar, iaitu ayatul kursi. Ayat yang paling besar, ayatul kursi. Kita selalu baca ayatul kursi, tapi pada malam ni kita nak deep masuk sikit perbincangan apa yang boleh kita dapat manfaat istifadah daripada faedah daripada ayat kursi ini. Yang kita baca je kan. Sebelum ni kita baca macam burung belatuk. Saya dululah baca-baca tak tahu apa makna. Tapi alhamdulillah perjumpaan kita dengan beberapa ayat yang lalu, dan alhamdulillah pada malam ini mudah-mudahan membuka ruang kepada kita untuk memahami ayat kursi, memahami maknanya, mengamalkannya, tadabbur, dan kita selalu baca dan ulang-ulang untuk kita refresh balik diri kita dan reflect balik diri kita, adakah kita betul-betul menghayati dan melaksanakan tuntutan yang terdapat dalam ayatul kursi. Okey. Jadi ayatul kursi ini adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Dia memiliki keagungan, kedudukan yang sangat tinggi. Ayat yang ke-255 dalam juz yang ketiga, permulaan muka surat juz 3 tu. Jadi bila kita tengok ayat yang paling agung dalam Al-Quran, kita mungkin terfikir nanti ada konflik dengan surah Al-Ikhlas, iaitu surah yang agung juga di dalam Al-Quran. Okey, tetapi dalam Al-Quran kita ada surah, ada ayat-ayat. Jadi surah yang paling agung ialah surah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, dan ayat yang paling agung ialah ayatul kursi. Kedua-duanya sama, membincangkan tentang Allah Jalla wa'ala, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, perbuatan Allah, dan apa tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kerana ia menjadi sifat ayat yang agung. Okey. Jadi kita semua tahu bahawa ayat Al-Quran mempunyai 6,000 lebih. Jadi kalam Allah ini semuanya adalah penting, semuanya adalah bagus, semuanya adalah baik sebab ada kalam Allah. Tetapi berdasarkan keterangan ayat kursi menjadi ayat yang agung, ulama mengambil istifadah bahawa bila Allah sebut sifat-sifat dan kemuliaan dia dalam Al-Quran, adalah ayat-ayat sebegini adalah lebih penting, adalah lebih utama berbanding Allah sebut dalam Al-Quran mengenai Allah cela musuh-musuh Allah. Allah cela Abu Lahab, contoh dalam surah Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab, kan. Jadi ayat-ayat macam tu dengan ayat mengenai sifat Allah, ayat sifat Allah kemuliaannya lebih tinggi. Jadi kena ada bezakan perkara tersebut. Perkara ini disebut oleh Imam Ibn Al-Qayyim dalam Shifa'ul Alil. Shifa'ul Alil. Okey, itu yang pertama. Jadi apa yang menyebabkan ayat kursi ini menjadi ayat yang agung? Nanti kita baca hadis-hadis yang berkaitan. Cuma secara umum dia ayat kursi ini apa yang ada? Yang pertama dia ada tauhidullah, tauhidkan Allah, mula-mula ayat tu. Lepas itu kita ada Ismul A'zam. Lepas itu kita ada perbincangan ringkas tentang tauhid kepada Allah dari sudut rububiyah dia, uluhiyah dia, dan asma' wa sifat. Nanti kita akan masuk dalam, nanti kita akan tengok ya. Itu secara umum. Imam Ibn Katsir rahimahullah, ketika dia bahaskan, dia tafsirkan ayat kursi ini, Imam Ibn Katsir rahimahullah yang wafat pada tahun 776 Hijrah, ketika dia bahaskan ayat kursi ini, dia bahagi kepada 10 bahagian. 10 bahagian ya. Jadi 10 bahagian itulah saya akan cuba ikut untuk kita punya perbincangan kita. Mana 10 bahagian tu? Yang pertama, Allahu la ilaha a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwa. Okey. Yang pertama. Yang kedua, Al-Hayyul Qayyum. 3. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. 4. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. 5. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. 6. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. 7. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. 8. وسع كرسيه السماوات والأرض. 9. ولا يؤوده حفظهما. 10. وهو العلي العظيم. Okey, ada 10.
Jadi 10 itulah pembahagian yang saya insya-Allah akan cuba tadabbur dengan sahabat-sahabat semua. Tapi tak semualah untuk malam ni kan. Okey. Jadi itu 10. Seterusnya bila kita bincangkan mana-mana ayat, kalau para ulama tafsir dia akan letakkan apakah hadis yang berkaitan kelebihan-kelebihan ayat jika ada. Begitu juga permulaan surah dan seumpamanya. Jadi begitulah dalam ayatul kursi ini ada banyak kelebihan dia yang kita akan bacakan insya-Allah. Tetapi sebelum itu, perkara penting yang patut kita tahu bahawa kelebihan-kelebihan yang ada dalam Al-Quran, kelebihan-kelebihan amalan dan seumpamanya semuanya adalah tauqifi. Maksudnya kelebihan ini kita tak boleh nak reka-reka, kita tak boleh nak letak-letak baik siapa pun dia. Yang ada hak untuk meletakkan kelebihan ialah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi SAW. Dan kelebihan ini kita dapat daripada ayat Al-Quran ataupun daripada hadis-hadis Nabi SAW yang sahih maupun yang hasan. Yang hasan ni yang makbul lah, hadis yang boleh diterima. Okey, pada hari ni kita tengok kat luar tu, ramai ustaz-ustaz kita yang bagi kelebihan-kelebihan dia ikut syok daripada guru dia dan seumpamanya tanpa sandaran dalil. Ingat, kelebihan-kelebihan ni bukan hak manusia. Yang nak menerima pahala kita ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang terima, jadi dialah yang berhak untuk menentukan kelebihan-kelebihan yang tertentu, baik apa saja amalan. Jadi bila kita nak beramal, ikutlah hadis Nabi SAW yang mana ada kelebihan kita yakin. Dan kita beramal, mudah-mudahan Allah ganjari kita dengan kelebihan yang diberikan. Okey, tu Jadi penting, sekali lagi saya ulang, bahawa kelebihan-kelebihan bagi setiap amalan, fadail, maka semuanya adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi SAW. Okey, jadi untuk malam ini saya bawa 5 kelebihan yang ada pada ayatul kursi. Okey. Tadi saya sebutkan bahawa ayat kursi merupakan ayat Al-Quran yang paling agung, paling utama. Siapa yang letak ni? Bukan saya letak, bukan ustaz letak, bukan mana-mana letak. Nabi SAW sendiri yang letak. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, satu hari Nabi pernah tanya dia, "Ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam?" Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Faraddadaha miraran. Summa qala Ubay, ayatul kursi. Qala liyahnika al-ilmu abal munzir wallazi nafsi biyadihi inna laha lisanan wa syafatain tuqaddisul malika inda saqil arash. Yang bermaksud, okey, Nabi tanya kepada Ubay, ayat apakah yang paling agung dalam Al-Quran? Ubay menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi SAW ulangi lagi pertanyaan itu berulang kali. Kemudian Ubay jawab, ayatul kursi. Baginda bersabda, mudah-mudahan ilmu ini menjadi kenikmatan atas engkau, wahai Abul Munzir. Wahai Ubay bin Ka'ab. Abul Munzir ni nama kunyah, panggilan, gelaran kepada Ubay. Demi Allah, kata Nabi SAW, yang diriku berada di dalam tangannya. Sungguh ayat kursi ini nanti akan mempunyai lisan dan 2 bibir yang mensucikan Allah di sisi tiang arash. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Tapi yang saya baca ini daripada riwayat Imam Ahmad. Imam Muslim dia tidak ada tambahan. Demi diriku yang berada di tangannya, sungguh ayat kursi ini nanti akan mempunyai lisan dan 2 bibir yang mensucikan Allah di sisi tiang arash. Itu tak diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang saya baca ni riwayat Imam Ahmad. Baik. Daripada hadis ini, Nabi SAW beritahu pada Ubay dan kita semua bahawa ayatul kursi ialah ayat yang paling agung. Dan kalau kita tengok kepada hadis ini, Ubay bin Ka'ab ni ditanya spontan oleh Nabi SAW. Daripada apa yang kau hafal Ubay, ayat mana yang paling agung? Ubay ni dia tak nak melepasi Nabi dan tak nak melepasi Nabi dalam memberikan ilmu, kan? Dia kata Allah wa rasuluhu a'lam. Ini adab dia dengan Nabi SAW. Okey. Kemudian Nabi tanya lagi, nak jawapan. Kemudian Ubay jawab, iaitu ayatul kursi. Bayangkan daripada 6,000 ayat, Ubay boleh pitik ambil ayat ini, dia kata ayat yang paling agung, kemudian ditakrir, diikrarkan, dipersetujui oleh Nabi SAW. Di sini juga menunjukkan kelebihan Ubay bin Ka'ab. Kalau kita baca hadis, kena tengok sahabat-sahabat ni juga. Pasal mereka lah penunjuk jalan untuk kita, penyampai ilmu kepada kita daripada Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Imam Muslim,
Ubay bin Ka'ab satu hari kan, Nabi jumpa dia, Nabi tanya dia, Nabi cakap dengan dia, ya Ubay, aku nak bacakan ayat Al-Quran kepada kamu. Sebab Allah yang perintahkan aku untuk bacakan ayat Al-Quran kepada kamu. Ubay tanya, benarkah Allah sebut nama aku pada engkau ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, ya, disebut nama engkau padaku. Dengar macam tu, Ubay pun menangis. Sebab dia rasa subhanallah, takjub. Dia rasa takjub sebab Allah sebut nama dia kepada Nabi SAW. Hadis itu diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Okey, itu pertama ya. Ayat kursi adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Yang kedua, ayat kursi ini boleh menjadi perlindungan dari syaitan. Kisah Abu Hurairah. Hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari saya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kisah panjang Abu Hurairah dia jaga zakat waktu bulan Ramadan. Dia jaga-jaga, saya pendekkanlah kisah ni panjang. Satu malam datang orang curi kan, dia curi. Lepas tu Abu Hurairah tengok barang dia hilang. Besok aku nak tunggulah. Dia nak tunggu siapa yang curi zakat dia kan. Dia kena amanah jaga. Kemudian satu malam dia dapat tangkap orang tu. Kemudian dia tanya, kamu yang mencuri ya? Lepas tu orang itu merayu-rayu lah kepada Abu Hurairah. Dia merayu-rayu, lepaskan aku. Lepas tu Abu Hurairah ni ada perasaan kasihan. Dia pun lepaskan. So besok pagi dia jumpa Nabi SAW. Nabi kata, apa yang telah dilakukan oleh tawanan kau tu kan? Lepas tu kata Abu Hurairah, aku ni tengok dia mengeluh, kata dia keluarga dia tanggunglah seumpama dia kesian, lalu aku lepaskan dia. Lepas tu kata Nabi SAW, dia berdusta tu, nanti dia akan datang balik. So Abu Hurairah pun buatlah macam tu. Kali kedua, dilepaskan lagi juga sebab kesian. Kali ketiga, dilepaskan juga kan. Kemudian kali seterusnya, bila Nabi SAW beritahu benda yang sama, itu kata Abu Hurairah, kali ni aku tak nak lepaskan lah kan. Lepas tu malam tu Abu Hurairah tunggu, kemudian dapat tangkap lagi tawanan. Sama juga tawanan ni yang sama, yang nak mencuri zakat untuk Ramadan tersebut. Kemudian bila ditangkap, kali Abu Hurairah, aku tak nak lepaskan kau. Aku tak akan lepaskan kau. Lepas itu orang tu kata, lepaskan aku. Aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimah yang dengannya Allah akan memberikan manfaat kepada kamu. Kata Abu Hurairah, apa tu? Orang tu cakap, apabila kau hendak berbaring di tempat tidur kamu, maka bacalah ayat kursi. Kalau kau nak baring tempat tidur kamu, bacalah ayat kursi, iaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai akhir ayat. Sungguh kata orang yang tangkap tu, dia kata engkau nanti akan sentiasa mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan syaitan tidak akan dekat kepada engkau sampai pagi hari. Maka Abu Hurairah pun lepaskan dia. Besok pagi dia jumpa Rasulullah. Dia cerita apa yang berlaku semalam kan. Dia ceritalah sampai habis. Lepas tu Nabi SAW kata, ketahuilah, dia kata, sungguhnya tu, dia tu berkata jujur pada engkau, tapi dia tu sebenarnya pendusta. Dia cakap jujur pada engkau tapi sebenarnya pendusta. Lepas tu Nabi tanya, selama 3 hari ni yang ajak bercara engkau tu, kau tahu ke siapa dia? Abu Hurairah. Lepas tu Abu Hurairah jawab, la a'lam, aku tak tahu. Baginda jawab, itu adalah syaitan. Jadi dalil tentang kita membaca sebelum tidur datang daripada hadis ini Jadi siapa yang membaca hadis ini, fadilat dia ialah dia tidak akan diganggu oleh syaitan sampai waktu pagi. Itu hadis yang kedua. Okey, hadis yang ketiga, dalam ayat kursi ini terdapat nama Allah yang paling agung. Mana dalil dia? Daripada Asma bin Yazid bin As-Sakan radhiyallahu anha, dia kata, aku dengar Rasulullah SAW bersabda mengenai 2 ayat ini, iaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, daripada surah Al-Baqarah ni 255 ni, dan daripada permulaan surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat yang sama juga. Perkataan ayat yang sama. Kedua-dua ayat ini kata Nabi SAW, terdapat nama Allah yang paling agung. Iaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Dengan dua ayat ini, dengan dua perkataan ini, Al-Hayyu dan Al-Qayyum adalah nama Allah dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana sifat-sifat yang lain dia merujuk kepada dua yang utama ni. Nanti kita akan bincang. Okey.
bila kita masuk perkataan Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Okey, tu yang ketiga. Yang keempat, orang yang baca ayat kursi setelah selesai solat fardu akan dimasukkan oleh Allah Taala ke dalam syurga. Siapa yang baca ayat kursi setelah selesai solat fardu akan dimasukkan oleh Allah Taala ke dalam syurga. Okey, hadis ini hadis daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu. Dia kata Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah ila an yamut." Barang siapa membaca ayat kursi di setiap selesai melakukan salat fardu, maka tidak ada yang mencegahnya daripada masuk syurga melainkan kematian. Maknanya dia akan zoom masuk syurga, tetapi dia akan didahului dengan kematian. Itu maksudnya. Okey, dan yang terakhir ialah ayat kursi ini sebagai zikir pagi dan petang yang dapat melindungi dari gangguan syaitan. Ini juga hadis daripada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin tadi hadis daripada Abu Hurairah. Kisah lebih kurang sama ni daripada Ubay bin Ka'ab. Yang kisah dia dia dapat tangkap waktu tu dia jaga barang harta. Norai, sekejap Norai. Ya. Kau kata zikir waktu pagi dan petang. Waktu pagi dan petang tu bila? Bila yang waktu pagi dan petang tu bila dimasukkan pagi dan petang dan time dia? Waktu pagi tu sepanjang pagi, Radin. Kita jangan skopkan dia punya tu waktu pagi. Pagi tu makna lepas subuh. Lepas subuh dah boleh berzikir sampailah nak masuk ke tengah hari tu. Boleh dipanggil pagi. Petang pun sama. Petang tu daripada lepas asar dan sampai ke maghrib. Tu waktu-waktu yang baiklah. Waktu pagi dan petang. Begitu juga. Okey, Din. Okey. Begitu juga dalam hadis daripada Ubay bin Ka'ab. Kisah dia tangkap anak jin. Anak jin tu berbulu. Tangan dia macam tangan anjing. Ada bulu macam bulu anjing. Kan? Lepas tu dia tangkap, minta lepaskan seumpamanya. Kemudian sama lebih kurang kisah macam kisah Abu Hurairah tadi. Dan dia lepaskan. Cuma dalam hadis ini, pada kisah hadis Ubay bin Ka'ab ini, dia bagi tahu bahawa barang siapa baca ayatul kursi pada waktu pagi, dia akan dilindungi sampai petang. Siapa yang baca petang, dia akan dilindungi sampai pagi hari. Begitulah berulang. Jadi ini juga menjadi dalil untuk membaca zikir ini, mana ayatul kursi ini pada pagi dan petang. Baik, daripada ni tadi, ada 8 tempat, 8 yang paling minima lah kita disunahkan untuk membaca ayat kursi. Di luar waktu solat lah, luar waktu sembahyang. Pertama pada waktu pagi, yang kedua waktu petang, yang ketiga 5 kali selepas solat fardu, 5 kali selepas solat fardu, dan yang keenam yang ke-8 ialah sebelum tidur. Pagi 1, petang 1, selepas solat fardu 5 kali, 7, dan sebelum tidur 8. Okey ni minimal lah, minimal. Okey. Jadi bila kita baca adalah sesuatu yang rugilah bila kita membaca. Norai, kau masuk Norai. Kau masukkan 5 tu maksudnya 5 selepas waktu solat kan? Setiap kali lepas waktu solat kan? So maknanya pagi, petang, 5 waktu solat dah 7. Lepas tu lagi 1 tidur. Sebelum tidur. Sebelum tidur, okey. Okey. Tetapi keseluruhannya ialah antaranya yang dapat manfaat kita di dunia ialah kita dilepaskan daripada gangguan syaitan. Dilepaskan daripada gangguan syaitan. Okey ya. Jadi dalam mengikut pandangan Ibn Taymiyah rahimahullah, bacaan ayat kursi ini ataupun tauhid ini dia berlawanan dengan syaitan. Jadi bila kita baca dia, kita dapat melepaskan daripada belenggu syaitan, baik gangguan dia secara dalam hati atau gangguan dia secara fizikal. Sebab itu kalau kita ada apa-apa hadis selepas solat. Kalau tengok dalam Hisnul Muslim ada. Hisnul Muslim. Hadis selepas solat. Saya baca tu teks siapa ni Acu bagi. Saya tak ada kat sini.
Tak apa, nanti saya bagi acu saya tak ada kat sini. Dia dalam apa ni tafsir yang dia ni pun dia tak sebut. Okey, sampai nanti saya cari insya-Allah. Satu kali setiap lepas solat, ya betul. Okey, kita sambung lagi balik insya-Allah. Jadi menurut Ibn Taymiyah rahimahullah, kalau kita baca ayat kursi dengan ikhlas, dengan benar, jadi tauhid ni sebenarnya, tauhid pada ayat kursi ini sebenarnya dapat mengusir syaitan. Jadi kita tidak diganggu oleh syaitan. Walaupun kita baca dia tak lepas kali pertama, bagi siapa yang diganggu syaitan, dia kena baca berulang. Tapi bacaan mesti dengan tadabbur, dengan makna dan keyakinan. 3 makna, tadabbur dengan keyakinan. Kalau kita baca insya-Allah mudah-mudahan boleh bantu kita terlepas daripada belenggu syaitan. Okey. Din, nak stop ke Din 955? Nanti baru masuk ya, dah habis dah untuk mukadimah bagi ayatul kursi. Nanti kita boleh masuk dekat ni ataupun macam mana? 955 Ada apa-apa soalan nak tanya? ke nak masuk ayat pertama? Okey, yang tadi tu 5 tu maksudnya setiap, bukan 5 kali untuk each solat fardu kan? 1 kali setiap selepas solat fardu ke macam mana? Alright. Setiap kali solat fardu sekali je baca. Setiap Okey, kali tu solat yang fardu tanya sekali. tu. Jadi kita ada 5 Okey, kali solat fardu, bermakna 5 kali. 5 campur pagi, petang dan waktu sebelum tidur. Kita ada 8 minima. Okey 8 minima. Okey. Silap pemahaman tu. Okey. So Soalan? Okey, kalau ni nanti insya-Allah saya akan postkan kelebihan surat ni, apa ni surah ini, kelebihan ni dulu. Pasal dia hadis dia kan saya boleh copy paste. Nanti saya akan postkan masuk dalam Facebook. Termasuklah amalan tu tadi, mana dalil dia semua sekali. Boleh baca tu sebab saya baca ringkas saja, kalau kita baca tu lebih baiklah kan. Norai, selain pada 8 tempat tu, okey 8 tempat tu katalah insya-Allah 5 tu kita boleh buat lah kan. Biasanya yang 5 tu kalau kita biasa baca selepas tu maknanya kita dah lepas 5 dah, sebelum tidur tu satu biasalah. Cuma yang pagi dengan petang sebab selalunya kita assume bila kita baca lepas subuh tu consider kita dah baca di waktu pagi, dan bila kita baca lepas asar tu consider kita dah baca di waktu petang. So maknanya biasanya kita akan short 2 lah kan. So maknanya kalau maknanya kena biasakan balik lah lepas ni kan. Maksudnya pagi subuh tu kita kena baca ekstra lah kalau kita takut terlupa, ataupun lepas duha mungkin kita baca 1 kan, dan asar mungkin kena baca 2 kali lah supaya kita lekapkan 8. Sebab itu yang selalunya memang kalau ikut-ikut macam yang kau cakap tu rasanya aku tertinggal lah dalam 2 tu, confirm tak baca lah sebab aku assume subuh dengan asar tu aku dah baca kan. So boleh macam tu ataupun kita kena baca lain? Dia lepas solat fardu tu dia terikat, itu lain. Kalau tidak takkan bila ulama dia tafsir surah ayat kursi ni dia letak 8. Bila 8 tu maknanya dia asingkan di antara bacaan waktu pagi tu dengan selepas solat fardu tu berbeza. Sama juga bila kita baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sebagai amalan zikir kita waktu pagi pun ada baca 3 kali. Qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Selepas daripada ayat kursi. Itu antara amalan waktu zikir waktu pagi. Yang berbeza dengan selepas solat setiap solat fardu itu berbeza. Senang je, sementara naik kereta boleh baca. Siapa naik kereta, naik bas kan boleh baca. Cuma lah pasal kita dah tahu tu, kita cuba buat lah. Bukan sahabat-sahabat semua, saya pun samalah kita. Kita mengalami sama, benda yang sama. Kita kena lawan diri kita, insya-Allah boleh.
Okey, ada soalan lain? Rasanya siapa soalan lain? Ini dia. Sebab insyaAllah kalau tak ada apa, kita akan sambung lagi sebab kita akan buat 2 part kan untuk ayat kursi ni. Minggu depan mungkin kita akan buat satu session lagi, 2 minggu lagi kita akan buat satu session lagi. By the time Din, kalau boleh Din, apa ni, untuk ayat kursi ni, pasal dia punya ayat-ayat dia, manfaat dia besar, Din. Jadi untuk kita go lagi 2 session pun boleh. Maksudnya tak apa kita lambat sikit sebab berbanding ayat-ayat yang lain, ayat kursi besar sangat. Besar sangat dia punya manfaat dia. Contoh Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illahu. Ya, Allah dialah Tuhan yang disembah. Yang tidak ada Tuhan disembah melainkan dia. Itu sebenarnya kalimah tauhid kita, kalimah syahadah kita. Itu saja satu buku tu. Itu saja satu buku. Biar kita perlahan-lahan sikit walaupun bukan detail sangat, at least kita dapat manfaat yang banyak. Kita tak payah nak rush. Tak apa 2 sesi lagi pun boleh. Aku setuju, tapi ialah macam kalau next 2 session pun nanti kita keep on belajar lagi dia punya sebutan makhraj yang betul supaya ayat kursi ni tertanam lah. Sebab kalau ikut aku punya experience, whatever korang tegur aku tu insyaAllah Alhamdulillah boleh lekat dalam kepala otak ni kan, tegur berdepan-depan macam ni kan. So banyak manfaat yang aku rasa lah. So mungkin kelas yang lagi 2 kelas lagi 2 session lagi kita boleh start macam ni juga. Kita tadabbur, baca, siapa nak baca volunteer betulkan balik bacaan. I don't mind baca lagi sekali pun. Dan lepas tu mungkin Norai boleh continue dalam masa lagi, mungkin kita boleh buat bacaan lepas ni dalam masa 20 minit, 40 minit untuk tadabbur yang seterusnya. So rasanya kalau tak ada apa-apa soalan, kita pun dah pukul 10, kita cuba tunaikan janji kita habis pada pukul 10 kan. So terima kasih banyak-banyak kalau pada Acu, pada Norai yang tadabbur pada hari ini, dan kepada sahabat-sahabat lain yang join, terima kasih. Kalau boleh kita ajak lagi sahabat-sahabat kita yang lain, sekurang-kurangnya kita dapat pahala mengajak kan, menjemput berdakwah secara kata orang informal kan. Sebab yang ada dalam ni pun semuanya bukanlah yang pakar, bukan sekali Norai yang mungkin pakar lah sikit lebih daripada kelebihan ilmu daripada kita. So kita ambil manfaat daripada Acu. Dan kalau Acu ada apa-apa nak cakap Jo? Harap apa ni ada mungkin minggu depan kalau ada lagi lebih orang yang participate tu is better lah. Sebab since Norai pun cakap ayat ni ayat paling agung. So maksudnya kita sama-sama mendalami ayat ni dan ia sebagai juga pendinding. Betul tak Norai? Pendinding untuk kita menghadapi hari-hari kita lah yang penuh sangat dengan godaan syaitan ni. So hopefully ramai lagi lah yang akan involve next 2 weeks tu, insyaAllah. And then tajwid ni korang rasa macam presentation yang hari ni okey ke ataupun yang selalu tu? Selalu tu macam serabut sikit tak? Serabut tapi lebih jelas Acu. Yang selalu tu ya? Ya, yang nampak warna tu lagi senang kita nak pick up. Oh, so nak yang macam ni lah for the next time. Okay. Sebab yang dulu tu macam banyak sangat repetition kan. Dia punya kadang-kadang dia bila letak satu-satu tu macam kat sini ada, betul kat bawah ada lagi ada. Oh, ada lagi. Warna-warna tu lagi mudah kita nak nampak lah. Pick up. Okay. Lagi satu, just a suggestion, malam ni tak ramai kan, kita semua sibuk balik kampung. Tak tahu instead of ni, since ayat ni panjang, kalau nak buat 2 atau 3 sesi, boleh buat tak next Sunday night lah, instead of selang 2 minggu, selang seminggu je. Acoy kebetulan masih ada turun kamera, wah dia tak siap malam ni kan, dia bawa pergi klinik. So I don't know, what is your opinion ni, sambung next week or simpan 2 minggu lagi? Kita fixkan 2 minggu lagi juga sebab tak apa macam mereka kata slow, sebab kita akan facing same problem juga because next week pun hari Selasa the following week pun cuti tau. So orang akan lajak je semua. Ada Deepawali tu tak silap kan. Betul. So nanti akan lajak. So rasanya the next 2 weeks pun okey lah tu. Kita buat pelan-pelan sebab ayat ni kita akan ulang-ulang lagi
kan. So kalau kata lepas ni nak 4 session pun 4 session sebulan pun 2 bulan pun 2 bulan lah kita belajar. So dia okey kot kan. So kita fix je lah 2 minggu sekali sebab nanti mungkin ada orang ada ni, tapi kita slow-slow lah belajar. Kita mungkin tak ada had sampai bila kita nak belajar kan. So jadi aku rasa eloklah kot kita selang 2 minggu juga. So lepas ni mungkin kita boleh banyak tadabbur dengan talaki boleh baca betulkan balik. So Norai macam mana Norai? Okey, boleh. Kita buat lagi 2 minggu, lepas tu kita bagi sekali lagi. Okey? InsyaAllah. Tak apa, slow-slow tak apa. Kita kan nak rush. Yang penting kita cuba tengok ayati walaupun sedikit tapi manfaat dia besar. Daripada kita rush-rush takut kawan ni kan. Epok bagus, ada semangat dia tinggi. Kita kalah. Pujilah Epok. Bagus Epok. Alhamdulillah. Acu, tadi ayat kursi tadi dia punya dalil selepas solat tadi dalam hadis riwayat Nasa'i. Hadis riwayat Imam Nasa'i. Kalau nak nombor dia 9848. Okey. Bagi siapa-siapa ya, kalau kawan-kawan kita, kalau ialah adik-beradik anak-anak kita yang mungkin kena gangguan syaitan, baca ayat kursi dan kena yakin. Sebab pengalaman saya pernah buat benda-benda ni, bukanlah pernah buat. Jadi cikgu ni biasalah budak-budak kan. Tiba-tiba kena rasuk kan. Inilah modelnya. Ayat kursi lah, pegang belakang kan. Kita pegang dekat urat nadi belakang tu, baca ayat kursi. Melupur dia insyaAllah. Dan kena yakin. Jadi sebab tu ayat-ayat ni penting untuk kita perlahan-lahan tak apa. Perlahan-lahan tak apa. Dan kita post kat dalam grup pun ramai yang boleh tengok insyaAllah. Dan kita harap semakin ramai yang tengok walaupun tak masuk bersama kita bersemuka. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi, yang baik daripada Allah. Dan apa kekurangan tu daripada diri saya kan. Ringkas je. Assalamualaikum sekali lagi. Assalamualaikum. Sebelum kita habiskan ni, kita tutup sesi kita pada hari ni. Cuma nak beritahu ada juga daripada batch lain lah, daripada yang request nak join jugalah kan. So rasanya tak ada masalah kot kan. Kalau kita nak bagi ada batch lain nak join kan. Siapa? Oh tak payah. Nantilah dulu baru tu belum join lagi kan. So kita buat je siapa-siapa yang nak masuk, especially budak-budak semesti, tak kira lah senior ke junior ke kan. Kalau nak join rasanya should not be a problem kan. Kan tak ada masalah kan. Sebabnya ramai yang terkejut juga lah bila kita buat kelas macam ni kan. Sebab lain pada yang lain kan. So nampaknya kalau bukanlah maknanya kalau ada kesempatan siapa nak join, kalau nak bagi tahu link ni, saya rasa bolehlah kita bagi tahu siapa nak join. Tak ada masalah kan. So tapi kalau boleh biarlah semestinya, so at least kita akan kenal sama-sama kita kan. Tak ada masalah. Boleh kan? Siapa-siapa nak join pun kita jemput je lah. Nanti mungkin dengan joinnya batch-batch lain nak join ke, kalau nak join mungkin batch kita sendiri pun akan lebih tertarik untuk join juga kan. Maybe lah kan, insyaAllah. Sebab hidayah tu milik Allah kan, kita just ajak je kan. Sebab kita pun bukannya boleh nak paksa orang pun. So kehadiran malam ni pun alhamdulillah, syukur sangat. Terima kasih semua. Terima kasih luangkan masa dah 18 minit. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Gulak buat. Gulak, GGMU.